Assalamualaikum murid-murid, apa khabar semua? Hari ini kita akan terus lagi pelajaran kita. Sebelum kita teruskan, memang Ustazah suka ingatkan ya. Kita akan belajar mula 2.30 hingga 4.30. Jadi sebelum 2.30, pastikan dulu dah selesai tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Supaya bila 2.30 sudah tidak ada masalah lagi ya. Pertama apa yang perlu diselesaikan? Selesaikan dulu makan minum. Makan minum dulu. Lepas tu apa dia? Selesaikan dulu solat fardu zuhur. Sebab itu wajib. Itu kita dengan Allah. Ketiga, apa lagi Ustazah pesan? Pastikan wuduk tu ada sebelum memulakan apa-apa pelajaran. Itu pesan Ustazah lah ya. Moga murid boleh melakukannya. Baiklah, kita teruskan saja pelajaran kita. Kita masih lagi dalam bab solat sunat. Untuk hari ini, tajuk kita pengertian solat sunat rawatib. Bila sebut sunat rawatib, jangan tak tahu lagi ya. Sebab kita dah belajar. Sebab kita dah pergi sekolah, mak dah hantar ke sekolah. Jadi kita tahu, bila keluar periksa kita dah tahu. Solat sunat rawatib ni, solat yang mengiringi solat fardu 5 waktu. Itu namanya apa? Solat sunat rawatib. Boleh? Baiklah, tengok pengertian dia. Pengertian dia ni memang keluar periksa. Memang selalu keluar periksa ya. Jadi kena hafal ya. Okey, baca sama-sama dengan Ustazah. Apa dia pengertian solat sunat rawatib? Solat sunat rawatib ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan sebelum dan selepas solat fardu. Kasih hafal kasih ingat senang kan nak ingat apa dia murid-murid? Baca sama-sama. Baca sama-sama apa dia pengertian solat sunat rawatib. Solat sunat 2 rakaat yang dilakukan sebelum dan selepas solat fardu. Apa dia solat fardu? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Masya Allah. Senang kan nak ingat? Masya Allah. Tengok sekarang. Tengok sekarang dia punya sifir di jadual dia. Bahagian solat sunat rawatib. Ni kalau periksa ni nanti kan dia padam-padam sini kan? Kamu yang kena isi. Dia padam sini, dia padam sini, dia padam sini, dikosongkan. Kamu kena isi. Tengok bahagian solat sunat rawatib. Sebelum solat fardu. Selepas solat fardu. Sebelum solat fardu ada sunat rawatib. Selepas solat fardu ada sunat rawatib. Apa dia solat-solatnya? Tengok dekat sini tengok. Contoh, subuh. Subuh. Bila sunat rawatibnya? Sebelum. Sebelum solat subuh. Sebelum solat subuh. Ni zuhur. Sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. Maghrib selepas. Maghrib selepas. Isyak selepas. Isyak selepas. Tengok yang ini kamu perhatikan betul-betul InsyaAllah kamu boleh senang nak ingat ni. Tengok sini. Muakkad ialah sunat yang dituntut. Apa maksud muakkad? Muakkad maksudnya apa? Dituntut. Kamu sembahyang sunat rawatib dituntut sebelum selepas maghrib selepas isyak selepas jadi muakkad tu dituntut. Apa maksud muakkad? Dituntut. Muakkad apa maksudnya? Dituntut kamu buat solat sunat rawatib. Jadi kena tengok tengok kamu tulis balik. Tengok tulis balik. Boleh tu ingat. InsyaAllah ya. Kamu ingatkan ni dulu subuh sebelum.
Zuhur sebelum selepas. Maghrib selepas solat maghrib. Isyak selepas solat isyak. Muakkad. Muakkad tu dituntut kamu sembahyang sunat. Sunat rawatib. Hafalkan ya. Okey, yang keenam, dalil solat sunat rawatib. Apa dalil dia? Mari kita tengok arti dia. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seingat aku, kata Umar, seingat aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 10 rakaat. 2 rakaat sebelum solat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Maknanya sebelum selepas ya. 2 rakaat selepas solat maghrib di rumahnya. Nanti kita tengok apa maksud di rumahnya ya. 2 rakaat sesudah solat isyak di rumahnya. Nanti kita tengok ya. Dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Penerangan dia 10 rakaat. 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Kita tengok info dia. Sekiranya, ingatan, sekiranya ingin melakukan solat sunat qabliyatan asar dan qabliyah maghrib dan sunat qabliyah isyak adalah tidak menjadi masalah. Ini maknanya boleh kalau kamu nak buat ya, tak ada jadi masalah. Walaupun tidak dituntut. Okey, yang ketujuh, tengok dalil solat sunat. Tengok dia punya erti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu telah selesai mengerjakan solat di masjid, maksudnya secara berjamaah, hendaklah dia memberi ruang. Apa maksud memberi ruang? Bahagian bagi rumahnya untuk dikerjakan solat. Maksudnya solat sunat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan di rumahnya daripada solat yang dikerjakan. Maksudnya begini ya. Dulu Rasulullah buat, lepas dia solat maghrib, dia balik rumah, dia solat sunat, dia sembahyang sunat di rumah. Isyak sembahyang di masjid. Lepas tu sembahyang sunat rawatib tu tadi dibuat dekat rumah. Jadi ini memang Rasulullah buat ya. Maksudnya bila Rasulullah buat, kita kena ikut ya. Kita kena buat. Kita kena ikut. Bila kita tak mampu, macam ustazah lah kadang-kadang tak mampu tu ya. Biasa kita akan buat tu dekat masjid. Kita akan buat tu. Lepas kita sembahyang maghrib, kita sembahyang sunat dekat maghrib. Lepas kita sembahyang isyak, kita akan buat sembahyang sunat di masjid juga. Tapi tak apa, kita top up dengan ni, kita gantikan dengan macam ni. Kita sembahyanglah sunat hajat dekat rumah, tahajud dekat rumah, begitu. Sembahyang sunat sembahyang sunat taubat dekat rumah, sembahyang sunat istiharah kat rumah, begitu. Sebab apa? Kita nak rebutkan keberkatan. Kan Rasulullah kata tadi, sebab ada keberkatan kalau kita membuat sembahyang sunat ni dekat rumah. Jadi kita kejar dengan cara begitu. Kita buat sembahyang sunat yang lain. Okey. Seterusnya mari kita tengok contoh solat sunat yang disunatkan berjamaah. Murid-murid dah tahu kan sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah, kita dah tahu dah dulu kan. Tengok apa artinya. Daripada Ummi Atiyah
radhiyallahu anha. Beliau berkata, kami diperintahkan supaya pergi mengerjakan solat hari raya. Termasuklah anak-anak gadis, perempuan-perempuan yang sedang haid. Tetapi mereka berdiri sahaja di belakang para jemaah. Mereka ikut bertakbir dan berdoa. Dan mereka mengharapkan beroleh keberkatan dan kesucian hari itu. Apa maksud dia ni? Solat sunat ni kan berjamaah, solat sunat hari raya, hari haji, hari raya korban, jadi kita disuruh pergi walaupun kita uzur. Kenapa kita nak pergi? Sebab hari raya ni hari kebesaran. Lepas tu dia suruh kita bertakbir, bukan dia suruh kita bersembang. Bukan suruh bercerita di belakang. Jadi sekarang anak-anak yang disayangi Allah dunia dan di akhirat, selepas kita belajar tajuk sembahyang sunat berjamaah, murid-murid dah tahu kan, ini hadis Rasulullah suruh pergi. Walaupun kamu datang haid, dia suruh pergi. Tapi duduk kat belakang, jangan duduk dalam masjid. Duduk dekat luar masjid sana. Kenapa? Dia suruh ikut sama-sama bertakbir. Bila imam baca doa, murid-murid amin, amin. Bila takbir, ikut sama takbir. Jangan pergi duduk belakang tu bercerita, bersembang, cerita pasal kuih raya, baju raya baru. Jangan. Bukan begitu maksud hadis ni. Jadi kita kasih faham mak kita, kita kasih faham ayah kita setelah kita belajar. Mungkin mak kita dulu dia tak pernah terdengar daripada guru dia. Mungkin dia terlupa. Jadi kan kamu baru belajar. Kamu kasih ingat, mak, mari kita pergi semua masjid. Sebab ini hadis. Perintah. Disuruh apa? Dia suruh bertakbir. Jadi jangan bercerita ya. Saya dengar tu. Kalau kat masjid yang Ustazah selalu sembahyang. Bercerita. Dia bersembang. Jangan. Dia suruh bertakbir begitu. Ini dia suruh. Tengok. Orang datang darah haid pun dia suruh pergi. Kenapa? Dia suruh bertakbir. Dia suruh mengaminkan. Begitu yang diajarkan begitu. Jadi kita ubahlah daripada hari ni. Tahun ini kalau kamu pergi masjid dulu bersembang, tahun ni jangan bersembang. Kenapa? Kita dah belajar, datang sana untuk apa? Takbir. Banyak-banyakkan takbir. Selagi imam belum start sembahyang, selagi itulah kita bertakbir kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah, ini dituntut ya. Dituntut buatlah ya. Jadi takbir sampai masjid terus bertakbir, jangan bersembang. Kenapa Ustazah kata ini? Nabi dah pesan macam tu ya, untuk datang tu untuk bertakbir, untuk berdoa. Okey, jadi kena ubah selepas ni ya. Datang masjid untuk bertakbir, datang masjid untuk mengaminkan doa imam ya. Insya-Allah kita akan mendapat keberkatan. Ini keberkatan yang kita nak cari. Masya-Allah. Jadi sama-sama ya. Kita jadi pengamalnya. Mari kita buat sama-sama. Okey, bagus semua. Boleh lagi kita sambung. Sekarang tengok pula waktu dia. Waktu dan lafaz solat tu. Waktu dia bila kita nak sembahyang hari raya tu. Hari raya haji dengan hari raya puasa ni sama. Cuma beza dia dekat sini saja ya. Tengok kalau hari raya puasa, bila bermula daripada naik matahari hingga gelincir matahari ke barat pada 1 Syawal. Kalau raya ini raya puasa, kalau raya haji sama juga ni, cuma ini 10 Zulqa'dah. Dia punya tarikh dia ya. Masa dia sama. Kalau sembahyang tarawih pula, bila waktu dia kan? Dia soal periksa kan nanti kan? Bila sembahyang tarawih? Selepas selesai solat Isyak. Tengoklah. Kalau masjid
biasa ustazah masjid yang ustazah biasa buat, lepas sembahyang isyak mereka memang akan terus sembahyang isyak dan terus sembahyang tarawih. Maknanya lebih kurang 8.30 kita dah mula sembahyang sunat tarawih. Tetapi kalau masjid bandar kan, yang dekat bandar tu mereka sembahyang isyak lambat. Sebab kawasan orang berniaga kan, mereka dah berpakat nak sembahyang lambat sebab mereka ada urusan mereka lagi kan. Dekat sana mereka sembahyang pukul 9 tu. Dekat 9.30 baru sembahyang sunat tarawih. Jadi maknanya bila sembahyang sunat tarawih, maksudnya selepas selesai sembahyang isyak. Sembahyang sunat dia juga ya. Sembahyang sunat isyak barulah mereka akan mula sembahyang sunat tarawih. Apa lagi solat sunat yang berjamaah? Istisqa, sunat berjamaah kan? Bila waktu dia? Biasa kan jabatan akan bagi keluarkan surat suruh melakukan solat sunat istisqa, minta hujan kan, istisqa minta hujan. Biasanya orang buat hari Jumaat, lepas solat Jumaat mereka akan bangun untuk sama-sama mendirikan solat sunat istisqa. Waktu dia ya, biasa macam itulah Okey, kena tengok pula ya. Itu dia punya waktu dia. Sekarang lafaz. Bila sebut lafaz dia semua sama ya. Sembahyang sunat cuma kat sini je berubah. Yang berjamaah, yang ni jangan ubah lah Yang ini kena ubah ya. Ini sembahyang sunat hari raya. Hari raya puasa. Kalau hari raya haji tu kalau Aidil Adha. Kalau sembahyang sunat tarawih tukarlah. Sembahyang sunat tukar dekat sini Kamu carilah buku sunat sembahyang sunat ni. Cari yang murah-murah, dia ada tu Dia ada ajar dia punya lafaz-lafaz, cari. Saya rasa kat rumah murid-murid tu semua ada tu. Kamu tanya mak mana buku sembahyang sunat, kamu rujuk dekat sini Maksud ustazah ni dia akan tukar kamu tengoklah lafaz dia tu Lafaz dia tu kat sini berubah ni kalau sunat hari raya cuba tengok sama-sama. Ni hari raya puasa usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kat sini ustazah kalau kita sembahyang hari raya haji ni ubahlah sini dia tu ustazah kata tengok dekat buku sembahyang sunat cari kat rumah ada tu kalau tak ada beli, jalan-jalan ke kedai buku pilih buku ni sebab di sana dia ada tunjukkan satu-satu lafaz dia Okey. Yang ni pun kena hafal juga ni. Bila periksa dia soal tu, cuba tuliskan lafaz solat sunat hari raya. Ingatlah. Okey. Okey. Okey, tengok hikmah solat sunat pula apa hikmah dia? Di antara hikmah melakukan solat sunat apa dia hikmah dia? Dapat menyempurnakan atau menampal kekurangan semasa solat fardu seperti tidak khusyuk dalam solat. Kedua, melatih manusia menjadi seorang yang ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni antara hikmah dia yang kamu kena hafalkanlah Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Yang baik datang daripada Allah. Yang silap ustazah minta ampun dan maaf. Hafalkan semua pelajaran dan untuk hantar ke ustazah rakaman suara, ustazah pilih beberapa sahaja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga anak-anak dikasihi Allah dunia sampai akhirat. Amin.